Maksudnya, masa tahun pertama sampai tahun ke-15, sahabat-sahabat semua kenal Ramadan. Semua tahu tentang adanya bulan Ramadan. Tapi sepanjang 15 tahun pertama Nabi jadi Rasul, sahabat-sahabat tak kenal pun Ramadan itu sebagai bulan puasa. Sebaliknya tuan-puan sekalian, yang sering dipopularkan pada zaman sahabat dulu adalah Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maksudnya para sahabat lebih kenal Ramadan sebagai bulan turun Quran berbanding Ramadan sebagai bulan puasa. Sebab pensyariatan puasa tu lambat, tuan-puan sekalian. Lambat lagi, dia datang lepas tu lagi. So nak katanya awal-awal dikenali Ramadan itu sebagai bulan turunnya Al-Quran. Seperti mana tuan-puan sekalian kata Allah dalam Al-Quran, satu-satunya perkataan Ramadan yang muncul dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini je satu-satunya tempat dalam Al-Quran yang menyebut perkataan Ramadan. Yang mana ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. So jelas kat situ bila Allah sebut perkataan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nampak? So Ramadan tidak disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila hukmus saum. Diturunkan hukum berpuasa. Tidak disebut di situ begitu. Tapi Allah kata Ramadan unzila fihi al-Quran. Turun di dalamnya Al-Quranul Karim. Maka tuan-puan sekalian, so apa yang kita buat malam ni, tak lama lagi pula Ramadan tuan-puan sekalian, mudah-mudahan Ramadan nanti kita akan memaknakan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Tidak sekadar membacanya, tidak sekadar mengkhatam Quran berkali-kali, tapi kita nak menambah nilai kepada apa tujuan Quran diturunkan, iaitulah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi kita semua. Nah, hari ini sudahkah kita membenarkan tujuan utama Quran diturunkan? Ataupun kita buat tujuan kita sendiri? Hari ini banyak kita buat tujuan kita sendiri. Quran ni kita nampak kathratu qiraah, kena baca dengan banyak. Tapi Quran bagi tahu, Allah bagi tahu tujuan Quran turun untuk apa? Hudal linnas, bagi petunjuk kat kita. Berapa kali dah kita rasa Quran bagi kita guidance ataupun kita rasa macam berbangga hari ni, oh dah khatam banyak dah ni. Saya tak kata khatam Quran banyak ni salah ya tuan-puan sekalian, anda jangan faham gitu pula. Khatam Quran banyak, tafadhal. Saya pun akan cuba untuk mengkhatamkan sebanyak mungkin Ramadan nanti. Tapi di saat kita teruja mengkhatamkan Quran dengan banyak, jangan terlupa untuk kita teruja untuk kita memahami dan mendapatkan petunjuk daripada Quran. Sebab itulah tujuan utama Quran diturunkan. Sebab itu kena ada slot tadabbur malam ni. Lepas baca Quran kena ada slot tadabbur. Supaya apa? Supaya ada babak kita nak dapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Baik, tanpa buang masa. Saya target tuan-puan sekalian 10.45 kita start lah. Paling lewat lah 10.45. Boleh ke? Paling lewat lah tu. Kita cubalah. Biasa bila macam tu pukul 11. InsyaAllah. Kita cuba tuan-puan sekalian lah. Kita cuba kalau kata 10.30 boleh habis, 10.30, 10.45 kita habis. Saya cuba takkan lewat sangatlah insya-Allah. Kita pun dah lewat malam pada saat ini. Baik. Topik yang saya nak bincang adalah surah yang saya nak bincang pada malam ini adalah surah yang ada kaitan dengan kita sekarang ni, pada waktu sekarang ni. Sebab kalau ikut cara Islam kira hari, dia tengok bulan, dia tak tengok matahari. Kan? Orang barat dia tengok bila nak kira hari baru tu dia tengok matahari. So bila matahari muncul, maka itu adalah hari yang baru. Tapi Islam dia akan kira hari baru, dia tengok bulan. So nak katanya bulan nampak waktu bila? Waktu malam. So bila masuk waktu malam maka masuk hari barulah. Kalau ikut cara kiraan hari Islam, kita dah berada pada hari Jumaat dah ni. Sekarang ni kita dah berada pada hari Jumaat. Tapi kalau kita ikut Masihi tuan-puan sekalian, ni sekarang ni masih lagi Khamis lah. Tak, pukul 12 nanti barulah hari Jumaat. Tapi hakikatnya maghrib tadi lagi dah masuk hari Jumaat tuan-puan sekalian. Boleh baca dah masa maghrib tu. Kita nak punya sunnah baca hari Jumaat. Maghrib tadi lah. Masa maghrib baik. So, surah yang saya nak bincang adalah surah Jumaat. Surah hari Jumaat tuan-puan sekalian. Saya tak pasti tuan-puan sekalian daripada kalangan yang ada pada malam ini, anda familiar tak dengan surah ni? Maksud familiar apa? Familiar dalam bahasa Melayu. Biasa tak dengan surah ni? Surah Al-Jumu'ah. Biasa ke tak biasa? Biasa baca tak? Ke biasa dengar, tak biasa baca, kita boleh katakan biasa dengar tak surah ni dibacakan? Mungkin dekat masjid ke, ataupun anda sering kali baca kalau asal tiba Jumaat je anda suka baca surah ni, ada? Tak ada?
ke unfamiliar, jarang-jarang surah Al-Jumu'ah ni? Biasa ke tak biasa? Jarang Oh jarang. So biasa Jumaat ni kafi je lah. So mungkin kita jarang lah dengar cerita pasal surah Al-Jumu'ah. Tapi tu sekali mudah-mudahan dia membantu kita mendapat surah Al-Jumu'ah. Kita tak jumpa dalam Al-Quran ada surah Al-Ithnain ataupun surah Al-Khamithah. Tak ada. Kita akan jumpa ada satu surah dan ada satu hari saja yang telah dimuliakan oleh Allah sampai Allah menamakan hari tersebut sebagai nama surah dalam Al-Quran, iaitulah Al-Jumu'ah. Apa speciality hari Jumaat itu puan sekalian? Maka kita nak bincang terlebih dahulu tuan-puan sekalian ayat pertama dan ayat kedua. Sebab bila kita faham ayat satu, ayat dua ni, insya-Allah kita akan tahu apa pertama kita yang akan banyak berbincang pada malam ini adalah ayat 1, ayat 2. Walaupun mungkin ada yang dah biasa dengan surah ni, anda mungkin expect, kalau saya nak faham surah ni, kena tunggu ayat yang ada sebut perkataan Jumu'ah kot. Tak. Sebenarnya tidak. So kalau anda nak dapatkan the gist of the surah ataupun apa dia punya pengisian penting dalam surah ini, anda kena zoom in ayat 1 dengan ayat 2. Maka tuan-tuan sekalian, jom kita sama-sama buka surah Al-Jumu'ah. Dia berada pada muka surat 553, betul tak? Bersama Osmani 553 ke 551? 553. 553. Okey, bersama Osmani 553. Okey. Kita tengok pada ayat yang pertama yang mana ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. So ini dua ayat pertama untuk puan kita akan bincang panjang sikit pada malam ini. Baik. Ayat pertama terjemahannya adalah segala yang ada di langit dan yang di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Antara yang menarik pada ayat pertama yang tuan-tuan sekalian adalah jarang-jarang kita akan jumpa ayat Al-Quran yang sampai Allah memuatkan 4 nama dalam satu ayat. 4 nama dalam satu ayat. Jarang-jarang kita akan jumpa ayat Quran yang ada 6,000 lebih ayat Quran dalam Al-Quran itu, kita akan jarang jumpa satu ayat sampai 4 nama Allah diletakkan di situ. Antaranya sebab dia rare lah, maksudnya ini adalah bentuk persembahan ayat yang agak rare, yang agak jarang-jarang Allah guna. Yang biasa Allah guna satu ayat 2 nama. Betul tak? Contoh macam suratul Mulk yang kita nak baca malam ni. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan? Tu kat situ 2. Ayat 1 ada 1, ayat 2 ada 2. Yang biasa pun kita akan nampak bahasa Allah guna nampak ada 2 yang paling banyak sekali. Tapi ada di sana 6,000 lebih ayat tu, ada 1-2 ayat dalam Al-Quran yang Allah gunakan pada satu ayat tu sampai 4 nama Allah digunakan. Kalau anda nak tahu satu lagi ayat tu yang satu lagi tu, anda hafal ayat tu, tuan-tuan sekalian. Satu lagi ayat tuan-tuan sekalian yang ada 4 nama Allah adalah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Dalam satu ayat ada 4 nama Allah. Perasan tak pasal? Tak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kat situ 2 dah. Tapi tak masuk ayat baru lagi tu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lepas tu, lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nampak tak? So ada 2 dekat awal, 2 dekat akhir. Dalam satu ayat ada 4 nama Allah. So ini adalah bentuk persembahan ayat yang agak jarang Allah guna dalam Al-Quran. So bila dia jarang, automatik dia akan jadi LE. Tahu tak LE ni apa dia tuan-puan sekalian? LE ni maksudnya limited edition. Ayat-ayat yang bersifat limited edition tuan-puan sekalian. Dia jarang Allah guna pendekatan sebegini. So bila ayat-ayat limited edition, pastinya ada sesuatu perkara yang menarik yang Allah nak kita berikan perhatian. Okay, Allah nak beri untuk kita berikan perhatian.
So cuba kita tengok, kenapa mesti Allah muatkan 4 nama Allah ni? Takkanlah Allah saja-saja je Allah suka Allah lah nak guna 2 ke, nak guna 1 ke, nak guna 3 ke, nak guna 4 ke. Takkanlah Allah Al-Hakim, yang Allah Maha Bijaksana, alasan menggunakan 4 nama sebab saja, tak ada. Kita tak akan jumpa perkataan Allah saja nak buat benda itu dalam Quran. Setiap peletakan satu huruf, peletakan satu kalimah, penyusunan kalimah-kalimah tu diawalkan, diakhirkan, semuanya ada sebab dan musabab. Tak ada istilah Allah saja nak buat macam tu. So ini adalah kepercayaan kita, iman kita kepada Al-Quran. Setiap perkara dalam Al-Quran tidak berlaku secara kebetulan. Semua itu ada sebab dan musabab. Jom kita tengok, kenapa saya katakan ayat pertama ni bukan 4 ni bukan sebab saja, bukan kebetulan, tapi ada sebab. Baik, kita keluarkan 4 nama yang ada pada ayat pertama. Yang pertama adalah Al-Malik, bukan Al-Malik, beza Al-Malik dengan Al-Malik, dengan anda memendekkan huruf mim tu, ma tu, dia ada beza. Dalam suratul Fatihah, kita baca Maliki Yaumiddin ke Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin, betul tak? Kita panjangkan huruf ma. So dalam ayat ni, Allah tidak panjangkan huruf ma. Sebab Al-Malik, bukan Al-Malik. So di situ ada perbezaan. Baik, saya datangkan dulu perbezaan ni sebelum kita keluarkan 4 tu. Al-Malik, ringkasan terjemahannya adalah, kita boleh katakan Al-Malik maksudnya adalah pemilik, ownership ataupun owner. Itu adalah Al-Malik, owner. Tapi kalau Al-Malik dengan memendekkan huruf ma tadi tu, dia akan jadi raja. Raja. So Al-Malik, pemilik, owner. Al-Malik tanpa kita panjangkan mim, dia adalah raja ataupun king. Sebab itu Al-Mulk, kita namakan surah ini apa? Al-Mulk ni maksudnya surah apa? Surah kerajaan kan? Surah kerajaan. So Al-Malik tanpa kita panjangkan mim maksudnya adalah raja. So nama pertama yang Allah sebutkan pada ayat pertama surah Al-Jumu'ah ini adalah Al-Malik, iaitu maksudnya yang merajai ataupun the king. Allah sebagai king. Yang kedua adalah Al-Quddus. Nama kedua dalam ayat pertama adalah Al-Quddus. Terjemahannya adalah yang maha suci. Yang maha suci. Itu adalah yang nama yang kedua. Yang ketiga adalah Al-Aziz. Al-Aziz. Yang maha perkasa. Yang maha berkuasa ataupun yang maha perkasa. Okay, ini adalah Al-Aziz. Yang keempat adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Terjemahan yang biasa kita keluarkan adalah yang maha bijaksana lah. Ataupun Al-Hakim juga maksudnya adalah yang maha menentukan hukum. Sebab hukum hakim datang daripada word yang sama. So Al-Hakim bukan sekadar terjemahan yang maha bijaksana, tapi juga boleh diterjemahkan sebagai yang maha menetapkan hukum. Dan terjemahan ketiga para ulama mengatakan boleh juga dikatakan Al-Hakim itu maksudnya adalah yang maha mempunyai hikmah. Hukum, hikmah, dia datang daripada word yang sama dengan Al-Hakim. Sebab tu Al-Hakim juga maksudnya adalah yang maha mempunyai hikmah yang banyak. Yang maha mempunyai hikmah yang banyak. Baik. So apakah signifikan 4 nama Allah di awal ini, tuan-tuan sekalian? Maka para ulama duduk kaji. Antaranya Al-Alusi rahimahullah. Kalau anda boleh tengok kitab kat belakang tu ada Ruhul Ma'ani. Anda perasan ke tidak kat belakang? Kan? Ruhul Ma'ani ni adalah kitab yang dikarang oleh Al-Alusi rahimahullah. Al-Alusi, tuan-tuan sekalian, dia mengkaji, kenapa Allah menggunakan 4 nama ni? Takkan Allah sahaja nak buat benda ni? So Al-Alusi kaji, rupanya ada rahsia. Dan dia temui rahsia 4 nama Allah ni tak jauh pun. Nak tahu jawapan kenapa 4 nama Allah tu muncul dekat awal ayat pertama, anda kena tengok ayat kedua. Tu je. Anda kena tengok ayat kedua je. So kita buat fikir, kerah fikiran, kenapa Allah guna 4 nama ni? Rupa-rupanya Al-Alusi jumpa jawapan dekat mana? Dekat ayat kedua surah yang sama. Yang mana bila Allah menyebutkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatih. Kalau anda ada notes, ada nota, anda pecahkan. Saya tak pastilah anda sayang ke tidak nak cantik Quran anda ke, tapi anda boleh keluarkan. So keluarkan frasa yang pertama dalam ayat kedua ni, yatslu alaihim ayatih. Nombor 1. Keluarkan frasa ni yang pertama. Yatslu alaihim ayatih. The first phrase. Okay? Frasa yang pertama. Frasa kedua yang anda kena keluarkan daripada ayat kedua ni adalah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim.
yuzakkihim. Itu frasa yang kedua. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal hikmah. Dapat tangkap tak semua sekalian? Empat ni. Yang pertama tadi, yatslu alaihim ayati. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Yang keempat adalah wal hikmah. Kenapa saya nak minta tuan-tuan sekalian keluarkan empat frasa ni daripada ayat kedua? Sebab empat frasa inilah yang akan mempertemukan dia punya tanasub, dia punya perkaitan di antara empat nama Allah sebelumnya. Sebab ayat kedua ni tuan-tuan sekalian, ringkasannya adalah cerita mengenai Allah mengutuskan seorang Rasul yang ummi, yang buta huruf, yang Allah perintahkan, yang Allah amanahkan kepada Rasul itu untuk apa? Yatslu alaihim ayatih, untuk bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan sekadar baca, wa yuzakkihim, sucikan orang-orang yang kamu bacakan ayat tu. So maksudnya, tugas kamu sebagai Rasul bukan sekadar berdiri dekat depan, dapat satu ruang untuk bercakap, kamu baca je ayat Quran. Tanpa kamu fikirkan, orang tu akan faham ke tidak, orang tu akan mensucikan diri ataupun tidak. So tugas Nabi adalah untuk memastikan orang yang mendengar ayat Allah itu mensucikan hatinya. Okay, itu adalah yang kedua, tugas Rasul yang ummi disebutkan pada ayat kedua ini. Tugas ketiga adalah yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada orang itu Alkitab. Tadi baca, yang kedua suci, yang ketiga ajarkan. Ajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi pada Al-Quranul Karim jugalah ajarkan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah bukan sekadar ajarkan kepada mereka Alkitab ataupun hukum hakam yang tertulis, tapi ajarkan juga kepada mereka hikmah daripada Al-Quran. So ada dua topik lah yang Allah nak minta Nabi ataupun Rasul sampaikan. Yang pertama adalah kutub ataupun kitab. Kutub ini juga maksudnya adalah benda yang tertulis. Katabah maksudnya tulis. Jadi Alkitab di sini merujuk kepada law ataupun law ni apa benda law? Law undang-undang. Syariah. So Alkitab di sini, ajarkan Alkitab lebih kepada mengajarkan hukum hakam dan syariah. Sebab hukum hakam kan mesti benda yang tertulis kan? Sebab itulah kalau anda baca ayat tentang puasa kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Rasa tak? Kan digunakan perkataan kutiba. Kan dituliskan kepada kamu perintah puasa. So Alkitab di sini bukanlah maksudnya kena ajar kitab Quran kepada mereka in general, tidak. Tapi lebih tepat ayat ini tafsirannya adalah mengajarkan hukum hakam. Tapi Allah tak nak ajar Nabi, tak nak Nabi ajarkan kepada umat dia, kena buat tu, kena buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni. Jadi takut-takut orang yang nak menganut agama Islam ni, dia terpalit dengan banyaknya do and don'ts dalam agama ni. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi Allah minta Nabi ajarkan juga al-hikmah. Jangan orang rasa takut dengan agama sebab banyak sangat rules and regulation. Tapi biar orang rasa agama ni ada hikmah di sebalik dia. Sebab itu perintah yang terakhir kepada Rasul itu adalah ajarkan juga umat kamu wahai Muhammad al-hikmah. Supaya mereka nampak setiap syariat itu tidak membebankan mereka. Sebab mereka nampak itu adalah bentuk hikmah Allah nak sampaikan kepada manusia. Baik. Kenapa saya nak jelaskan empat fungsi Nabi dalam ayat kedua ni tuan-tuan sekalian? Sebab empat fungsi Nabi ni ada kaitan dengan empat nama Allah di awal. Baik. Apakah nama Allah yang pertama tadi tuan-tuan sekalian pada ayat pertama? Al-Malik. Nama Allah yang pertama Al-Malik kan? Al-Malik maksudnya apa benda? King ataupun raja. Apakah tugas Rasul yang pertama disebutkan oleh Allah dalam ayat kedua? Apakah tugas pertama Rasul? Membacakan ayat-ayat kan, membacakan ayat Allah. Baik tuan-tuan sekalian, untuk faham perkaitan di antara Al-Malik dengan tugas Rasul iaitu menyampaikan ayat-ayat Allah SWT, membacakan ayat Allah. Begini, kalau zaman dulu tuan-tuan sekalian, titah diraja ataupun perintah ataupun orang kata muda, siapa ingat dia punya istilah? Biasa kan kalau orang dulu kata tuan sekalian, bila raja dah keluarkan keputusan ataupun nak sampaikan sesuatu pada rakyat, kan ada satu scroll kan, ada Watikah, bukan watikah. Watikah ke bukan? Watikah istilah dia. Tak tahu, tak sure saya tanya. Maksudnya ada orang dulu kan, bila raja nak sampaikan sesuatu pada rakyat, dia akan utuskan dia punya wakil yang akan bertemu dengan rakyat, lalu dia akan buka satu scroll tu, dia akan bacakan, betul tak?
Betul tak? So nak kata tuan-puan sekalian, gambaran itu sama dengan ni. Sama sahaja dengan apa yang kita nak faham pada ayat kedua ni. So Nabi kan diutuskan, diamanahkan untuk membacakan apa yang telah tertulis. So maksudnya dekat sini, apa yang Nabi sampaikan itu datang daripada sesuatu yang sangat-sangat berautoriti. Maksudnya Nabi tidak sampaikan, Nabi tidak bacakan ikut dan dia. Apa aku nak cakap, aku cakap. Apa aku nak baca, aku baca. Tak boleh. So Allah kata apa yang disampaikan oleh Rasul itu datang daripada datang daripada satu perintah diraja. Apa yang dibacakan oleh Nabi itu adalah satu bacaan diraja. Maka tuan-puan sekalian, itulah perkaitan Al-Malik iaitu raja dengan membacakan ayat-ayatnya. Sebab Allah nak bagi tahu Rasul ini bila menyampaikan sesuatu pada umat dia, dia tak cakap ikut apa atas kapasiti dia nak sampaikan. Tapi tugas dia adalah menyampaikan apa yang raja minta aku sampaikan. Boleh faham? Boleh faham tak sekarang ni? So dia sampaikan itu ikut apa yang raja nak minta dia sampaikan. So bila raja minta sampaikan itu, dia tak berkuasa untuk mengubah. Mungkin barangkali akan dihukum kalau raja kata sampaikan ni tapi sampai dekat rakyat dia sampaikan benda lain. Habis dia. So Nabi diminta untuk membacakan apa yang raja minta. Raja tu merujuk kepada Allah lah sebab Allah Al-Malik. So Allah Al-Malik minta Nabi sampaikan benda ni, maka Nabi kena bacakan sahaja. Sebab itu tuan-puan sekalian, dalam ayat kedua Allah tak kata tugas Nabi yablughu alaihim ayatihi. Sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Allah tak kata sampaikan, tapi Allah kata bacakan. Anda faham tak? Bacakan dengan sampaikan. Sebab kalau sampaikan, mungkin anda boleh alter ataupun anda tahu alter tak? Alter ni maksudnya anda boleh ubah. So anda mungkin nak cakap ikut sedap mulut anda berkata, maka anda pun mungkin boleh ubah sikit wording-wording dia. So Allah tak kata sampaikan, tapi Allah kata yatslu, baca. Maksudnya you have the text. Kamu dah ada benda yang kena sampaikan. Itu disampaikan dalam teks itu, maka kamu kena sampaikan. Tapi timbul satu isu. Bukankah Nabi ni adalah seorang yang buta huruf? Lalu bagaimana Nabi itu ingin membaca? Sebab jelas dekat sini, yatslu ini maksudnya baca. Sebab yatslu perkataan tilawah. Kan? Tilawah, yatslu datang daripada word yang sama lah. So tilawah tu maksudnya datang sekalian, baca kan? Itu semua kena Nabi tu adalah seorang yang buta huruf. Tapi lagu mana? Tu dah kelatihan hamba ni. Macam mana tuan-puan sekalian, Nabi nak baca sedangkan Nabi itu buta huruf? Sudah. Itu isu yang timbul. Jadi tuan-puan sekalian, jelas dekat sini bila nampak ada sesuatu yang kontradik. Nabi buta huruf. Awal-awal Nabi Allah menyebutkan huwallazi ba'atha fil ummiyin. Aku utuskan seseorang yang buta huruf. Tapi lepas tu seorang yang buta huruf membacakan. Tak kena ni, kontradik ni. Buta huruf baca, buta huruf baca, tak kena ni. Tapi inilah yang Allah nak bagi tahu sebab aku raja. Kalau aku raja, aku boleh buat apa saja. Benda orang tak boleh, aku bolehkan. So nak katanya, bukanlah Allah bagi Nabi kebolehan untuk membaca teks itu, tidak. Tapi Allah nak bagi tahu, kebolehan Nabi untuk membacakan itu dengan cara dia itu adalah disebabkan kuasa Allah, bukan sebab kuasa Muhammad. Sebab kuasa Muhammad, kemampuan Muhammad, memang dia tak mampu membaca. Tapi kalau dia boleh baca, ketahuilah, aku sebagai raja telah membuatkan dia mampu membaca. Faham tak faham? Faham tak faham? So nak kata semua orang kenal atas kapasiti batang tubuh kemampuan Muhammad bin Abdullah, semua orang tahu dia buta huruf. Tapi kalau tiba-tiba dia boleh bacakan sesuatu, tahulah Allah telah membolehkan dia untuk membaca sesuatu. Bukan sebab kemampuan dia. Maksudnya apa yang disampaikan itu adalah apa yang Allah nak Nabi sampaikan. Bukan apa yang Nabi rasa ikut dan dia nak cakap. So jelas kat sini, apa yang Nabi sebut itu adalah benda yang terpelihara. Bukan benda-benda yang Nabi dah buat ikut nafsu dia. Benda yang sangat-sangat terpelihara. Sebab apa? Ini adalah bacaan dan utusan diraja. Okay? Perutusan diraja, tuan-tuan sekalian. Boleh faham So tuan-tuan sekalian, ini adalah kaitan pertama. Al-Malik dengan yatslu alaihim ayati. Baik, itu perkaitan pertama. Apakah nama kedua dalam ayat pertama tuan-tuan sekalian? Nama kedua? Kalau tadi Al-Malik, nama kedua apa? Al-Quddus kan? Al-Quddus, apa makna Al-Quddus? Al-Quddus adalah
yang maha suci. Yang maha suci. Dan apakah tugas Nabi yang kedua tuan-tuan sekalian? Cuba tengok. Kalau tadi bacakan Sucikan. ayat-ayatnya, tugas Nabi kedua benda mensucikan Ayuzakihim. orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah. So ada kaitan ke tidak? Al-Quddus yang maha suci. Tugas Nabi kedua adalah mensucikan orang-orang yang telah mendengar ayat-ayat Allah tadi tu. So ada kaitan ke tak ada kaitan? Ada. Kalau tadi Al-Quddus maha suci. Kalau yang kedua tugas Nabi adalah mensucikan. So suci dan suci ada kaitan ke tak ada kaitan? Ada. So nampak tak? So kemampuan Nabi untuk menyucikan hati-hati orang yang telah mendengar ayat-ayat Allah bukan sebab atas lidah Muhammad. Salah. Tapi yang telah menyucikan hati-hati manusia yang telah mendengar kalam Allah tu tadi adalah Allah yang raja tu tadi. Allah raja tu tadi yang telah mensucikan. Sebab apa? Sebab dia maha suci. Dia pemegang segala kesucian dekat muka bumi ni, dekat dunia ni. Maka mana layak manusia untuk menyucikan hati manusia yang lain? Sebab hati sendiri pun manusia tak tahu tuan-puan sekalian, mana mungkin dia nak pegang hati manusia lain. Nabi Muhammad disebut sendiri oleh Allah tidak ada kemampuan untuk mengawal hati manusia. Semulia-mulia Nabi Muhammad, sehebat-hebat Nabi Muhammad tidak diberikan kelebihan untuk mengawal selia hati manusia. Kalau Nabi Muhammad ada kebolehan tu tuan-puan sekalian, anda tahu tak apa yang akan berlaku? Kalau Nabi Muhammad ada kebolehan kawal hati manusia, dah lama pak cik dia memeluk agama Islam. Betul tak betul? Dah lama Abu Lahab peluk Islam tuan-puan sekalian. Kalau Nabi ada kuasa kawal hati manusia, dah lama Abu Lahab pak cik dia tu masuk Islam. Dah lama Abu Jahal masuk Islam tuan-puan sekalian. Kalau Nabi ada kebolehan kawal hati manusia. Tapi Allah kata, yang kawal hati ni bukan kamu wahai Muhammad, tapi yang kawal hati ni adalah aku. Sebab aku pemilik hati ni, aku juga adalah pemegang segala mandat-mandat kesucian. So aku yang akan memberikan kesucian kepada manusia. So kalau aku pemegang kesucian, maka yang akan menyucikan hati manusia, walaupun kamu yang buat tugas tu, yang sucikan hati mereka adalah bukan kamu, bukan lidah kamu, tapi aku, Al-Quddus. Boleh faham? So nampak tak? So ini kaitan kedua. Al-Quddus dengan wa yuzakkihim. Nama Allah ketiga apa tuan-puan sekalian? Nama Allah yang ketiga, Al-Aziz. Yang maha perkasa ataupun yang maha kuasa. Maka tuan-puan sekalian, apakah tugas Nabi yang ketiga? Wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan kepada mereka hukum hakam, law. So tuan-puan sekalian, bila mana Nabi ni nak bagi tahu law, ni boleh, ni tak boleh, kau kena buat tu, kau kena buat ni, nak bagi tahu law, syariah, agak-agak dia akan jadi law tak kalau law itu dikatakan law itu datang bukan daripada yang ada kuasa, yang bukan yang tidak pegang autoriti. Dia tak jadi law tuan-puan sekalian. Law itu akan jadi law, peraturan itu akan jadi peraturan bila mana digazetkan oleh seseorang yang ada autoriti, yang ada kekuasaan, yang pegang kuasa. So tak boleh nak jadi law kalau yang bagi law tu tak ada kuasa, tak ada autoriti. So bila tugas Nabi yang ketiga adalah untuk mengajarkan hukum hakam, law and rules and regulation ataupun hukum, law, so mestilah law itu datang daripada yang maha perkasa, yang ada autoriti. Al-Aziz lah itu. Nampak tak? So Al-Aziz, nama yang ketiga itu kaitannya adalah dengan tugas Nabi yang ketiga. Sebab tugas Nabi menyampaikan, mengajarkan law. So law itu mesti datang daripada yang ada autoriti. Al-Aziz juga maksudnya adalah yang ada autoriti tuan-puan sekalian, yang ada autoriti. Sebab Al-Aziz antara word yang boleh keluar daripada Al-Aziz adalah Al-Izzah. Izzah. Al-Aziz Izzah. Apa makna Izzah? Yang ada kehormatan. Yang ada ketinggian. Yang ada autoriti. Itu Izzah. Al-Aziz Izzah. So mestilah law itu mesti datang daripada yang terhormat. Ini adalah perkaitan yang ketiga. Dan yang terakhir tuan-puan sekalian, nama Allah yang keempat apa? Al-Hakim kan? Dan apakah tugas Nabi yang keempat dalam ayat kedua? Wal hikmah. So Allah tak nak minta Nabi ni sekadar ajar law je kepada umat dia, tapi nak minta Nabi ni sampaikan juga tentang elemen hikmah kepada umat-umat dia. Iaitulah tuan-puan sekalian Al-Hakim dan Al-Hikmah. So Al-Hakim tadi saya terjemahkan tuan-puan sekalian, jangan sekadar terjemahkan yang maha bijaksana, tetapi Al-Hakim juga maksudnya adalah yang mempunyai hikmah yang banyak. Yang maha mempunyai hikmah yang banyak. So bila yang maha mempunyai hikmah dan tugas Nabi yang keempat adalah mengajarkan hikmah, nampak tak pertemuan dia? Nampak tak dia punya perkaitan dia? So ada dalam perkaitan dia Al-Hakim Al-Hikmah. Al-Hakim Al-Hikmah.
Maka tuan-puan sekalian, ini adalah perkaitan yang ajaib Allah pertemukan dalam ayat 1 dengan ayat 2. So jelas dekat sini kita akan nampak kemukjizatan Al-Quran bila Allah sebut sampai 4 nama dalam satu ayat, ini bukan tanda Allah saja-saja. Sebab jelas perkaitannya ada pada ayat kedua tu tadi. Sebab untuk mengenakan dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang terakhir tadi kan, Nabi diminta untuk mengajarkan hikmah kan? Baik, soalan kepada tuan-puan sekalian yang ada pada malam ini. Ajarkan hikmah dan dia mendapat hikmah. Apa tanda-tanda yang dia telah mendapat hikmah tersebut? Sehari berapa ramai yang dia kata, oh saya dah dapat dah hikmah tu, saya dah dapat dah hikmah tu. Tapi hikmah daripada Allah. Apa tanda yang disebutkan oleh Allah dalam Quran sendiri. Kalau kita boleh buat benda tu, maka kita layak mengatakan saya sudah mendapat hikmah. Tapi kalau anda tak boleh buat benda tu, barangkali hikmah belum melekat lagi kat diri kita tuan-puan sekalian. Agak-agak apa? Siapa tahu? Katanya ada hadiah kalau siapa boleh jawab. Ada tak? Ada idea tak? Macam mana kita nak detect saya ni dah dapat hikmah belum daripada Allah ni? Sebab dia melibatkan Quran yang telah dibacakan kepada saya. Saya baca Quran, yatslu alaihim ayati, saya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya pula barangkali, bukan saya, kita semualah, kita semua juga barangkali tuan-puan sekalian, menjadi orang yang mengajak orang mensucikan diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga barangkali mengajarkan orang hukum hakam daripada Al-Quran. Dan kita juga declare kita mengajarkan hikmah kepada manusia. Tapi kita sendiri tak tahu saya ni dah dapat hikmah ke belum. So Allah sebut dalam Al-Quran, tanda orang dapat hikmah boleh belajar daripada Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim kan? Allah mengenakan nama Luqman itu dengan Al-Hakim lepas tu. Apa tanda Luqman itu? Kenapa Luqman dikatakan dia telah mendapat hikmah? Sebab Allah sebut, wa ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Anishkur lillah. So apa yang Allah nak bagi tahu kat kita tuan-tuan sekalian, orang yang mendapat hikmah pasti akan paling banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. So tanda seseorang itu telah mendapat hikmah daripada Allah adalah dia mampu untuk manifestasikan syukur kepada Allah. Kalau diri masih berat lagi untuk melakukan syukur, barangkali hikmah itu belum kita peroleh. Okay, baik, sebagai contoh, jelas dan mudah, kenapa saya kata syarat untuk kita nak nampak kita dapat hikmah ke belum, kita nak tengok kita dengan cara kita tengok kita dah syukur ke belum. Sebagai contoh, kita semua pernah melalui situasi ini tuan-puan sekalian. Contohnya adalah, tuan-puan sekalian pernah tak melalui satu musibah untuk anda nak tenangkan diri anda daripada musibah? Pernah tak melalui musibah yang mungkin anda ambil masa, mungkin tidak bertahun lah, tapi ambil masa yang panjang untuk anda bertenang daripada musibah tu? Ada pengalaman seperti itu tak? Ada tak pengalaman seperti itu? Tak ada? Tak pernah? Contohkan ada kan? Contohkan ada sesuatu musibah. Lalu anda rasa saat tu anda mulalah memikirkan dunia tak adil, salah orang tu, salah orang ni. Tapi sebab sepanjang tempoh tu mungkin 2 tahun, kita ambil contoh 2 tahun. 2 tahun tu anda pergi belajar banyak tempat. Anda pergi jumpa ustaz tu, anda pergi jumpa orang ni, maka anda bersembang, anda belajar tentang erti kehidupan. Tiba-tiba sampai 2 tahun, anda terfikir balik musibah yang anda kena 2 tahun lepas. Anda pun mengatakan, rupa-rupanya banyak sangat hikmah yang aku dapat lepas aku terima musibah tu. Pernah tak? Pernah kan? So nak kata tuan-puan sekalian, masa tu anda baru boleh bersyukur. Dulu masa dapat musibah tu, sepatah alhamdulillah pun tak sebut. Kita dok menyumpah orang lain, salah orang tu, tuding jari orang sana, tuding jari orang sini. Tapi lepas 2 tahun kita pula, alhamdulillah tak, aku berterima kasih pada musibah tu dulu. Benar tak? Musibah tu lah yang telah menyebabkan aku matang dalam kehidupan pada hari ini. Nak kata apa? 2 tahun itu adalah pencarian hikmah kepada musibah tu. Bila dapat hikmah, mudah untuk anda ucap terima kasih pada Allah pada musibah 2 tahun lepas. Nampak? So jelas kat sini, hikmah dan syukur adalah benda yang tidak berpisah.
Sebab itulah bila Allah kata, Nabi, ya Rasul, aku nak minta kamu bukan ajarkan kepada mereka hukum hakam je, tapi aku nak minta kamu ajarkan juga hikmah kepada mereka. Lalu mudah-mudahan mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tapi tuan-puan sekalian, ironinya kalau anda tengok pada ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima surah ini, anda akan tengok rupa-rupanya orang-orang ini tidak mendapat hikmah daripada Allah. Sebab mereka menunjukkan bibit-bibit tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu pada ayat kelima tuan-puan sekalian, tanda mereka tidak bersyukur apa tuan-puan sekalian? Bila mana Allah Ta'ala telah memberikan mereka Alkitab yang jelas, yang telah tersusun, yang telah memberikan mereka satu pencerahan yang sangat cerah, sepatutnya mereka bersyukur kepada Allah sebab Allah telah menyelamatkan mereka daripada kegelapan. Tapi tuan-puan sekalian, Allah mengumpamakan mereka ini seperti apa? Kamathali nar yahmilu asfara. Allah umpamakan mereka ini seperti keldai yang memikul kitab-kitab tebal di belakang. Nak kata apa? Mereka adalah orang yang sangat educated. Mereka terlalu expose dengan banyak cabang-cabang keilmuan. Sebab itu Allah umpamakan keldai pikul banyak kitab kat belakang. Maksudnya, orang ini adalah orang yang telah terdedah dengan ilmu-ilmu agama. Bukan tak terdedah langsung. Telah didedahkan dengan ilmu agama. Lalu Allah kata, walaupun mereka telah terdedah tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, lalu dengan keegoan mereka itu, mereka memilih untuk tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu agama dah bagi, pencerahan dah bagi, cahaya dah bagi, tapi masih rela untuk duduk dalam gelap. Sebab apa? Sebab ego. Kenapa ego berlaku? Sebab susah nak bersyukur kepada Allah. Kenapa susah nak bersyukur kepada Allah? Hikmah tak kunjung tiba. Hikmah tak kunjung tiba. Sebab itu nak baca Quran tuan-puan sekalian, nak faham Quran, kena mohon sungguh-sungguh pada Allah. Bukan sekadar bagi saya faham, tapi minta juga pada Allah, ya Allah saya nak hikmah di sebalik kefahaman saya. Berapa ramai hari ini boleh faham Quran, tapi tak ramai daripada kalangan kita yang boleh mendapat hikmah daripada kefahaman. Sebab ini yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, mencari hikmah di sebalik kefahaman-kefahaman yang kita tahu selama ini. Jangan jadi seperti orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, seperti keldai yang memikul kitab-kitab tebal di belakang mereka. Dan Allah menyebutkan, bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Ini adalah seburuk-buruk perumpamaan. Masya Allah. Subhanallah. Astaghfirullah. Tuan sekalian, Allah kata apa? Mengumpamakan manusia yang telah didedahkan ilmu agama, lalu tidak beriman, memilih lagi tidak beriman kepada Allah. Dengan mendatangkan perumpamaan keldai ini, Allah kata inilah perumpamaan terburuk untuk manusia. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayat. Inilah perumpamaan terburuk tuan-puan sekalian. Nak kata apa tuan-puan sekalian? Hari ini agak-agak kita tergolong tak dalam golongan-golongan orang-orang yang banyak faham ilmu agama, tapi yang menjadi juga orang-orang yang paling banyak mengabaikan apa yang kita dah tahu. Rupanya faham sesuatu ilmu itu menjadikan kita bukan lebih mulia, tapi menjadikan kita itu lagi banyak tanggungjawab. Yang perlu kita apa? Yang perlu kita amalkan. Sebab kita banyak tahu, maka bila kita banyak tahu, makin banyak tanggungjawab kita nak kena amalkan pada hari. So nak kata sekali, lepas ni jangan kata, oh lepas ni tak nak pergi mengajar ilmu, tak nak pergi belajar ilmu lah. Sebab banyak sangat tanggungjawab ni Ustaz. Dah. Bukan begitu. Nak katanya, bila kita tahu dah ilmu ini akan menyebabkan kita ada tanggungjawab, di sebalik lunasnya tanggungjawab kita kepada apa yang telah kita dipertanggungjawabkan itu, ada pahala. Anda tak nak ke pahala yang besar di mata Allah? Sebab Allah kata, yang mulia itu bukan orang yang paling banyak beribadah pada Allah. Sebaik-baik muslim bukan orang yang paling banyak akad takbir, banyak sujud. Tak. Allah sebut dalam Al-Quran, siapakah muslim paling terbaik? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Kat situ kan Allah katakan, siapakah muslim terbaik? Mereka adalah orang-orang yang da'a ilallah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia kan dah dapat pedomai, dapat hikmah daripada Allah. Dia rasa kelazatan hidup dengan hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dia rasa macam, takkan aku nak nikmati benda ni seorang-seorang. Maka aku kena ajak orang lain. Macam Nabi lah. Nabi adalah orang yang mendapat hikmah daripada Allah yang sangat banyak. Dia rasa kelazatan hidup dengan hikmah daripada Allah.
So Allah suruh Nabi just perap seorang-seorang jika kelazatan hidup dengan hikmah daripada Allah ni. Tak. Allah suruh Nabi keluar, sampaikan juga pada orang lain. Sebab tu sebaik-baik Muslim, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ayat tu tak penting di situ. Ada orang terlalu gairah dan teruja mengajak, jom kita masuk, jom kita pergi masjid, ajak orang berbaik. Ramai orang suka ajak orang berbaik. Tapi Allah sambung ayat tu dengan apa? Wa amila salihah. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang mengajak orang tu cemerlang. Tapi kamu tak beramal pula. Ajak orang, kemah. Sembang tu pokok, boleh tumbang. Sembang kari, orang kata sembang kari tu sekalian. Pekat likat tu sekalian. Nak katanya ajak orang memang cemerlang. Tetapi bila time nak beramal, berat tu sekalian. Nak katanya sebaik-baik Muslim adalah dua ni. Dia ajak orang buat baik, dia adalah orang yang paling banyak beramal dengan apa yang dia ajak pada orang lain tersebut. Tuan-tuan sekalian, So nak kata tuan-tuan sekalian, jangan kita tergolong dalam golongan-golongan yang telah diumpamakan sebagai seburuk-buruk perumpamaan dalam Al-Quran. Okay? Dalam Al-Quran banyak perumpamaan tuan-tuan sekalian, dan banyaknya adalah perumpamaan yang baik-baik. Tapi bila Allah umpamakan manusia macam binatang dan Allah pilih keldai, maka fahamlah kita, ini adalah bentuk serangan peribadi Allah kepada manusia. Allah ni jarang-jarang tahu guna serangan peribadi. Tapi bila begini dah perumpamaan orang yang mengabaikan ayat Allah, tak nak berusaha cari hikmah, sampai begini Allah umpamakan, ini tanda Allah kata, hidup dengan tidak berpedomankan Al-Quran dan kamu jauh daripada Al-Quran, kamu tak cari hikmah daripada Al-Quran, adalah kehidupan yang paling buruk kat muka bumi. Boleh faham? Kehidupan yang paling buruk kat muka bumi. Memutuskan pertalian dengan Al-Quran, tak dapatkan pedoman petunjuk daripada Al-Quran, is the worst life in the world. Seburuk-buruk kehidupan. Sedangkan Quran nak bagi jalan yang paling selamat untuk kita tiba destinasi syurga. Tapi kita tak nak ikut petunjuk tu. Allah kata ini jalan dia, tapi kita ikut dan kita rasa macam jalan ni lagi dekat lagi ni. Jalan ni rasa macam banyak lagi pemandangan cantik ni. Follow jalan tu. Tak sampai kita. Tak sampai kita tu. So tuan-tuan sekalian nampak So elakkan kita hidup dalam the worst life in the world. Jangan kita tergolong-golongan yang seburuk perumpamaan ni. Dan tuan-tuan sekalian, disambung lagi, sebab nak katanya betapa ego tak egonya orang yang nak memutuskan hidup tanpa berpedomankan Al-Quran ini. Sebab mereka ni dah lah tolak ego. Tak cukup dengan itu, mereka merasakan dengan situasi yang mereka buat itu, dengan apa yang mereka pilih itu adalah benda yang sangat betul. Mereka tak rasa bersalah pun dengan menolak Al-Quran. Tak rasa bersalah pun dengan tak hidup dengan pedoman Al-Quran. Tak rasa bersalah pun sebab tak faham Quran. Dia rasa macam, tak apa, okey je. Tak ada masalah pun. Bukan buat benda salah pun. Aku baca. Aku syahadah aku, la ilaha illallah. Aku tak sekutukan Allah. Aku tak pernah menduakan Allah. Aku tak pernah kata Nabi itu bukan pesuruh Allah. Cuma aku tak nak buat benda-benda yang aku rasa macam susah untuk aku nak buat. Begitu. So, tuan-tuan sekalian, dan mereka merasakan tindakan mereka itu adalah, it's okay kot. Tak ada masalah kot. Okey lah tu. Tak ada masalah kot. Lalu, tengok macam mana seterusnya. Allah kata kamu rasa kamu buat benda tu betul Kamu rasa tak salah Okey, baik. Allah kata, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Allah bawa cerita ni, perangai macam ni Allah kata perangai macam orang Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian adalah orang-orang yang dikatakan sebagai ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Mereka adalah orang yang mendapat kitab dan telah mendapat rasul yang mengajarkan kitab tersebut. Lalu bila mana mereka tak buat apa benda yang daripada kitab yang mereka belajar tu, mereka tahu benda tu sepatutnya dibuat tapi dia rasa macam tak nak buat. Dan dia rasa macam kalau tinggalkan 1-2 je, is okay kot. Tak ada masalah kot. Okey lah. Kan? Aku still beriman pada Nabi tu, aku beriman lagi pada kitab tu, adalah 1-2 je pun tinggal. Gitulah. So tuan-tuan sekalian, Allah kata, kalau kamu rasa benar sangat apa yang kamu buat tu, fatamannawul maut. Kau minta mati sekarang. Wow. Begitu sekali Allah cabar orang-orang yang merasakan perbuatan sebegitu betul. Kamu rasa benda tu betul kan? Tinggal 1-2 perkara kan? Kamu abaikan, kamu dustakan 1-2 perkara pada Al-Quran kan? Daripada kitab-kitab kamu kan? Okey. Fatamannawul maut. Minta mati sekarang. Kan kamu kan orang yang benar. In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar, mintalah mati sekarang. So agak-agak tuan-tuan sekalian, dia orang berani minta mati tak? Dia orang berani tak minta mati?
Sebab tadi kan dia orang declare, oh kami ni orang yang benar, tinggal satu dua perkara tidak menjadikan kami ni orang yang bersalah. So dia orang rasa dia betul. So Allah kata kamu betul kan, minta mati lah. Sebab kamu tahu kan destinasi terakhir kita semua adalah syurga. Kalau kamu betul, kalau kamu mati sekarang, syurga kan tempat kamu kan. So Allah kata minta mati lah. So agak-agak dia orang berani tak minta mati? Tak berani tuan-puan sekalian. Sebab tu anda baca ayat seterusnya, ayat 7. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Allah kata, kata yang Kelantan lah, pacerah. Sampai bila-bila pun dia tak akan berani nak minta mati pada Allah. Maka yatamannawnahu abadan. Sampai bila-bila pun tak akan nak minta mati. Dia tak akan minta mati sampai bila-bila. Sebab apa? Allah bagi tahu sebab kenapa sampai bila-bila tak akan minta mati. Sebab bima qaddamat aydihim. Sebab dia orang sendiri pun tahu apa yang telah mereka dahulukan dengan apa yang mereka telah kemudiankan. Ataupun dalam arti kata lain, mereka tahu apa yang mereka buat. So nak kata ni tuan-tuan sekalian, dekat mulut mereka kata, betul aku buat ni tak salah. Tapi jauh di sudut hati mereka, dengan ilmu yang mereka telah tahu tuan-tuan sekalian, dia pun tahu apa yang mereka buat tu adalah benda yang salah. Sebab itu bila mana dia rasa macam, dia cakap kat mulut, aku buat benda betul. Tetapi sebenarnya dia juga tahu adalah yang dia buat itu adalah salah. Sebab itu bila mana minta mati lah. Dia tak berani minta mati sebab dia tahu yang dia buat tu salah. Anda faham? Tuan sekalian? So nak kata hari ini, many Muslim in the world live in denial. Mereka beragama dalam keadaan mereka ni ada denial tersendiri. Mereka tahu benda tu betul tetapi mereka tak buat sebab ada denial tersendiri dalam hati. Dia orang ada mungkin sikap, masalah sikap, mungkin ada masalah-masalah kurangnya satu momentum dalam beribadah secara konsisten. Ini masalah-masalah kita lah hari ini, tuan sekalian. Tak katanya tuan sekalian, hari ini bukanlah orang tu tak beriman kepada Allah sebab tak tahu gapo habuk, tidak. Bukan tak tahu apa-apa tentang agama, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain. So bila mana dia buat dosa tu, bukan dia tak tahu yang dia buat tu salah. Dia tahu dia buat tu salah. Tapi dia orang still menampakkan apa dia buat itu adalah betul di mata masyarakat. Sebab dia adalah orang yang tak mahu kalah di mata masyarakat. Ciri-ciri orang munafik ni tuan-puan sekalian, kata Allah, mereka ini sanggup kalah di mata Allah tapi tak sanggup kalah di mata manusia. Antara ciri-ciri orang munafik. Itu tak betul? Cuma anda tengok. Dia orang sanggup solat 4 rakaat, 2 rakaat, bangun subuh pagi-pagi. Dia orang sanggup solat dekat masjid. Tapi kejaran mereka adalah bukan pandangan Allah, tapi kejaran mereka adalah pandangan manusia. Supaya orang nampak dia tu baik. Supaya orang nampak dia tu adalah orang yang mukmin, orang beriman kepada Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan sekalian, siapa tak kenal individu? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang individu yang dikenal sebagai ketua munafiqin di Madinah. Ketua orang munafik dekat Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anda nak tahu tak tuan-puan sekalian, kalau anda berada dekat circle pada waktu itu, circle Nabi pada waktu itu, anda sendiri tengok Abdullah bin Ubay ni, anda tahu fakta dia adalah ketua munafik, tapi bila anda tengok perwatakan dia, anda tak akan kata, betul kan ni orang munafik ni. Anda nak tahu tak di manakah lokasi beliau waktu Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah dalam satu majlis? Kalau kita tuan-puan sekalian dekat masjid, bila ada ceramah, ada kuliah, kita duduk kat mana tuan-puan sekalian? Belakang sekali ke? Dekat tiang ke? Ataupun kat depan sekali? Mana kita cari? Abdullah bin Ubay bin Salul tuan-puan sekalian, ketua munafiqin di Madinah, bila majlis Nabi ada, dia orang paling depan sekali. Depan Nabi betul. Depan Nabi betul. Oh, malu kita dengan orang dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tuan-puan sekalian. Depan sekali dia. So nak kata bila anda tengok dia ni, Allah waraknya dia. Nabi nak menyampaikan majlis dia depan sekali. Kita akan kata dia warak. Tapi dia sanggup buat begitu sebab apa? Nak dilihat menang di mata manusia. Tapi dalam hatinya Allah tahu, sebab tu ayat surah Al-Baqarah turun. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa ramai manusia yang munafik ini mengatakan amanna billah, dekat orang depan khalayak dia mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada hari akhirat. Tapi Allah kata no, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tak beriman pada Allah.
So depan mata manusia dia nak dilihat champion dalam beragama, tapi di mata Allah dia orang sanggup gagal. So begitu jugalah orang Yahudi, tuan-tuan sekalian. Dia denial sebab apa? Sebab dia sanggup menang di mata manusia. Depan tu biarlah dia kata apa aku buat ni betul. Tapi sebenarnya deep in their heart dia tahu apa benda yang dia buat tu adalah benda salah. So tak apalah aku korbankan benda tu, aku nak cakap juga dekat orang aku buat benda betul, tapi biar aku seorang je tahu benda tu salah. Begitulah tuan-tuan sekalian. So jauhi sifat sebegini. Kalau boleh kita nak elakkan sifat sebegini. Dan okey, saya nampak masa dah tak banyak dah. Sebab saya nampak tak tahulah kita ni masih awake ke tidak ni. Okey lagi kita nak teruskan majlis kita malam. Nak katanya tuan-tuan sekalian, Okey. anda nak tahu tak kenapa topik-topik sebegini? Sebab ayat-ayat selepas tu banyaklah kaitannya cerita pasal hari Jumaat tu, iaitu cerita pasal bila dah dengar azan Jumaat kena tinggalkan jual beli. Bagi saya hukum hakam tu tak perlu perjelas sebab dia satu hukum yang qat'i, yang memang jelas. Bila dah azan Jumaat tak boleh berjual beli. Wadharul bai', tinggal jual beli. Saya tak nak ambil part tu sebab ayat tu jelas. Tapi yang saya nak timbulkan persoalan sebagai penutup pada malam ini adalah kenapa cerita pasal Allah dengan 4 nama, dengan 4 tugas Nabi, dengan keegoan orang-orang Yahudi, ada perumpamaan mereka seperti keldai yang pikul kitab-kitab yang berat, dimasukkan cerita-cerita sebegini dalam kisah hari Jumaat. Kenapa? Kenapa mesti nak bawa kisah ataupun topik-topik ni pada hari Jumaat? Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, Jumaat ini dia juga sinonim dengan perkumpulan ramai orang. Jumaat juga sinonim tuan-puan sekalian sebagai orang-orang akan banyak berurusan pada hari ini. Tapi bila Allah kata, kenapa topik ni dibawa dalam hari Jumaat? Sebab Allah nak bagi tahu kepada manusia bahawasanya waktu kamu bersidang pada hari ini, Allah nak panggilan ini disahut dengan seramai mungkin. Sebab Allah tak nak orang yang ambil pelajaran bahawasanya aku kena hidup dengan pedoman daripada Allah ni, sikit-sikit je ambil pengajaran. So berkebetulan hari ni hari Jumaat, ramai orang akan bersidang, ramai orang akan memberikan masa yang banyak untuk kerohanian mereka, maka harapnya ramailah pada hari ini akan kembali pada Allah, sedar akan kepentingan hidup dalam hikmah pedoman Al-Quranul Karim. So Allah nak bawa kepada satu panggilan masif, ramai orang masuk dan sedar. Sebab itu Allah sampai bawa perumpamaan terburuk dalam surah ni tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak termasuk dalam golongan yang ramai yang dah sedar tentang kepentingan petunjuk daripada Quran ni, kamulah orang seburuk-buruk perumpamaan ni. So kamu tergamak nak diumpamakan dengan keldai yang kamu sendiri pun dengar suara dia pun kamu tak selera nak dengar suara dia. So nak katanya Allah guna perumpamaan sebegini supaya apa? Supaya kita buat perubahan tu bukan tangguh esok, bukan tangguh lusa, tapi is now. That's why cara Allah persembahkan ayat dalam surah ini direct, tepat, tajam. Tak faham lagi ke? Gitulah. Banyak keadaan dalam Al-Quran Allah berlapik, Allah suruh kita fikir banyak, tapi bila dah direct macam ni Allah bagi, kita masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah, seburuk-buruk perumpamaan diketengahkan dalam surah Al-Jumu'ah ini adalah calling, urgent call. Bukannya call-call yang kamu boleh pilih untuk nak angkat esok atau lusa. Once you read this message, you have to angkat sekarang, answer now. Bukannya kamu boleh pilih tangguh esok ataupun malam ni, lusa tulat, bulan depan, tahun depan. No. Sebab direct dah Allah bawa dalam surah ni. Dia tak tapih dah. Bawa seburuk perumpamaan dah. Takkan tak clear lagi. So begitulah tuan-puan sekalian. Surah Al-Jumu'ah ceritanya adalah mengenai apa? Tentang nak mengangkat martabat apa yang dibacakan oleh Nabi. So apa yang dibacakan oleh Nabi? Datang daripada Raja. Dan apa yang diwarnai surah Jumaat ni adalah lepas baca jangan lupa sucikan hati. Lepas kita sucikan hati, jangan lupa kita mengamalkan apa yang Allah kata do and do dalam Al-Quran, hukum hakam. Dan jangan kamu nampak agama ni sekadar menyuruh kamu untuk buat ni tu. Tidak. Tapi kamu kena teroka hikmah di sebalik apa yang kamu buat dalam kehidupan. Inilah cara yang paling bertepatan hidup sebagai seorang Muslim. Jangan nampak hidup kita ni, aku ni hamba, kena buat tu. Nak macam mana kena solat? Allah suruh, buat je lah. Tak. Saya kena solat sebab saya dah temui hikmah dalam solat. Itu jawapan orang yang telah
merasai kelazatan beragama sebagai seorang Muslim. Aku solat sebab apa? Bukan sebab Allah suruh, bukan. Aku solat sebab aku dah jumpa kelazatan solat dengan hikmah yang telah Allah berikan kepada aku. Ini jawapan yang sepatutnya kita kena keluarkan setelah kita lama dalam agama kita. Bukan lagi rasa berat, kita rasa lazat lagi tanpa sama, insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tuan-tuan sekalian, minta maaf terlebih masa 4 minit seperti mana yang dijanjikan. So, Allah alam, saya serahkan kembalilah pada pengerusi majlis. Mudah-mudahan adalah manfaat pada perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. 6 ayat daripada Surah Al-Jumu'ah itu yang Ustaz huraikan malam ni, banyak yang kita belajar dan insya-Allah akan beri manfaat dan kita dapat hikmahnya nanti, insya-Allah. Jadi dengan itu kita di hujung majlis khatam Quran kita malam ni. Terima kasih banyak pada Ustaz Samir sekali lagi ya yang bersama-sama kita malam ni. Dan pada rakan-rakan yang lain juga ada 19 orang, mungkin ada agensi lain. Terima kasih banyak. Ramai tadi dah ada keluar. Tadi ada 25, sekarang ni ada 19. Ada 6, mungkin ada hal lain yang lebih penting. Jadi kita sudahi dengan majlis kita ni dengan tajwid Quran dan surah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan semua, tuan sekalian. Terima kasih Ustaz. Ramadan. Terima kasih Ustaz. Doa kita semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ramadan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Semua.